Alright guys, so jom kita mulakan sesi kita pada belah pagi ini. So hari ini 30 hari bulan 1 2024. Kinerja ekonomi yang terdapat pada hari ini seperti fokus di pasaran di Eropah dan juga UK pada belah UK pula US pada belah malam nanti. Okay, so untuk S&P 500, so indeks S&P didagangkan secara positif. Tetapi sebelum itu anda perlu faham di mana indeks Amerika Syarikat terdapat 3 major index iaitu S&P 500, Nasdaq dan juga Dow Jones. So based on Dow theory concept, the averages must conform with each other. So bermaksud pada tahun 1882 dahulu, the averages ni ada 2 je sektor, iaitu daripada sektor railways dan juga industrial. Okay, jadi kedua-dua itu haruslah bergerak selari di antara satu sama lain. Sekiranya ingin melihat ekonomi dalam keadaan berkembang ataupun tidak. Tetapi pada zaman moden ini, pada zaman moden sekarang ini, kita tidak lagi melihat pada 2 sektor itu saja. Kita ada banyak sektor. Dan lagi satu, kita akan refer kepada these 3 averages. Averages ni bermaksud purata saham. Dan dalam bahasa mudah untuk difahami, ia adalah indeks lah. Okay, so based on a Dow theory concept, the averages must conform with each other. So bermaksud ketiga-tiga averages pada zaman moden ini haruslah bergerak selari di antara satu sama lain. Jadi untuk anda menganalisa sesiapa sahaja yang trade indeks di Amerika Syarikat iaitu S&P 500, Dow Jones dan juga Nasdaq, anda boleh refer kepada S&P 500 kerana ianya terdapat sektor secara menyeluruh compare to Nasdaq, compare to Dow Jones. Dow Jones cuma ada 30 syarikat saja. Nasdaq kesemuanya adalah technology stocks. Jadi it is not advisable for you to analyze based on a single punya orang panggil sektor, but lebih secara mendalamnya you boleh guna S&P 500 lah. Dan harus ingat ketiga-tiga indeks itu bergerak selari di antara satu sama lain. Alright, so indeks S&P 500 didagangkan secara positif disebabkan oleh pelabur fokus kepada earning season ataupun pendapatan syarikat bermasa kini. Diorang sedang lebih mudah untuk difahami, diorang declare dividen lah, lebih kurang macam tu. Okay, so sekarang ini apa yang berlaku, banyak syarikat-syarikat sedang declare dividen. Jadi disebabkan oleh itu, kalau kita lihat walaupun adanya isu geopolitikal yang sedang melanda di Timur Tengah, selalunya akan affected pasaran dan seterusnya akan menyebabkan pasaran jatuh. Tetapi apa yang berlaku bermasa kini, pelabur masih lagi optimis untuk melabur dekat dalam pasaran equity, iaitu di dalam pasaran berisiko tinggi, dan sekaligus telah menyebabkan kenaikan di dalam nilai indeks Amerika Syarikat. Okay, so buat masa kini indeks berada di paras yang tertinggi, so it is not advisable for you to enter into indices for now, because currently dia berada dekat all time high. Okay, walaupun it's look very enticing untuk you masuk, kan, kerana apa orang panggil, selalunya manusia ni, retail trader ni, dia akan masuk apabila harga dah paras yang tertinggi, kerana dia ingat dia boleh pergi lagi tinggi dan lagi tinggi. Sebenarnya paras harga yang tertinggi ni selalunya dia akan bergerak dalam keadaan sideways semula, dan itu adalah salah satu tanda dia akan buat distribution phase sebelum adanya trending phase yang baru, iaitu trending phase down. So sekarang ini dia sedang buat all time high, so anytime dia boleh jatuh. Tetapi kalau dia nak jatuh, dia tak adalah jatuh macam straight line macam tu. Okay, dia akan bagi kita hint. Selalunya dia akan bergerak dalam keadaan sideways ataupun kita panggilkan dia sebagai distribution phase. Right. So macam saya cakap, pelabur dinasihati untuk tidak memasuki pada paras tinggi lah buat masa kini. So it is not advisable for you to entry. Okay, so for now uptrend is still intact. Okay, long term uptrend is still intact. Price traded above Tenkan and Kijun Sen. Okay, daripada Ichimoku Kinko Hyo. So price traded above Tenkan dan juga Kijun Sen, that act as a support. Chikou Span, okay, ahead of price. So bermaksud momentum is still in a bullish momentum. And secondary support daripada bullish Kumo Cloud juga sebagai para sokongan kepada harga. And volume, ada buying volume spike lah buat masa gini. Okay, so selarilah dengan trend. Okay, so ada banyak pembelian di dalam paras di dalam pasaran equity dan seterusnya telah menyebabkan indeks melonjak ke paras yang positif. Okay, so untuk gold, emas masih lagi mengukuh pada hari Isnin semalam dan seterusnya pada hari ini. Apa yang kita boleh jangkakan akan berlakunya kenaikan lagi. Yang pertama adalah disebabkan oleh ketegangan di Timur Tengah yang menyebabkan
permintaan di dalam pasaran safe haven melonjak tinggi, dan sementara pasaran menunggu keputusan dasar Federal Reserve ataupun keputusan untuk interest rate ini. Dan kemungkinan besar interest rate akan diturunkan pada bulan Mac 2024 ini, tetapi dalam skala yang agak perlahan kerana Amerika Syarikat target untuk menurunkan kadar inflasi kepada paras 2%, and we still have a long way to go. So we should expect that the Federal Reserve will remain high interest rate for a longer period of time before diorang decreasekan ataupun diorang turunkan kadar faedah di dalam jangka masa yang tertentu. Kalau rate kekal, gold boleh bearish ke? Boleh, kerana high interest rate akan menyebabkan kejatuhan nilai di dalam paras harga komoditi emas kerana dianggap mahal untuk dimiliki. Kerana apa? Kerana apabila kadar faedah dalam keadaan yang tinggi, emas ini sifat dia sebagai non-yielding asset ataupun aset yang tidak memberikan sebarang bentuk pulangan daripada segi kadar faedah. Jadi apa yang berlaku? Ianya dianggap mahal untuk dimiliki. Dan seterusnya, pelabur akan memilih pasaran yang memberikan return ataupun yield yang tinggi. Sebagai contohnya dekat dalam fixed deposit. Okay, dan juga bond. Okay, kadar faedah bond jangka masa 10 tahun. Itu semua adalah short term return punya yield note, kita panggil. Okay, so ada banyak instrumen yang memberikan pulangan yang tinggi berbanding daripada pasaran komoditi. So pasaran komoditi ini hanyalah berdasarkan capital gain, bukan berdasarkan yield. Jadi dan buat masa kini kalau kita lihat volatility dekat dalam pasaran komoditi emas amat tinggi. Jadi ada potensi lah sekiranya kadar faedah masih lagi dikekalkan dalam paras harga yang tertinggi, komoditi emas akan didagangkan dalam keadaan yang rendah sekiranya berlaku. Okay, so pulangan bond jangka masa 10 tahun merosot meningkatkan daya tarikan bullion yang tidak memberikan pulangan. So bermaksud dekat sini, kadar faedah bond jangka masa 10 tahun dalam keadaan menurun buat masa kini daripada 4.11% pada tempoh hari, turun. Sekejap lagi saya akan tunjukkan. So, kadar faedah bond jangka masa 10 tahun adalah leading indicator kepada pasaran komoditi. Apa maksud leading indicator ni? Dia memberi satu petunjuk awal di mana dan dia juga bergerak tidak selari. So, kadar faedah bond jangka masa 10 tahun sekiranya merosot, bermaksud menurun, ianya memberi satu sokongan kepada pasaran komoditi emas untuk didagangkan secara positif. So, kalau kita lihat dekat sini, yang berwarna orange ini adalah bond jangka masa 10 tahun. Okay. Pada tempoh hari didagangkan berhampiran berapa? 4.1%. Okay? 4.1%. Dan sekarang ini merosot sehingga 4.06%. So, apa yang berlaku? Ianya memberi satu sokongan kepada paras komoditi emas untuk didagangkan secara positif. Dan sekarang ini, apa yang kita boleh jangkakan, ianya masih lagi dihalang oleh trendline dan juga tetapi it close above EMA 21 dan juga 34 Fibonacci sequence. So apa yang kita perlu tunggu? Kita perlu tunggu breakout. So ada tendency untuk the breakout to the upside. Dan kalau kita based on intermarket analysis pun, bond jatuh, gold akan naik. Okay. Dan lagi satu dia buat apa? This is a bottom reversal. Ini adalah top reversal. Okay. So ada tendency untuk bond yield jatuh further to the downside and then gold traded to the upside. Okay. CCI currently above 0. Okay, so commodity channel index, okay, leading indicator commodity channel index is above 0, indicated that the momentum is in a bullish momentum. Okay, so we should expect that the gold price will trade higher in the near future and supported by fundamental and also intermarket analysis from the Middle East. Okay, so escalated case dekat Middle East di mana peperangan di antara Israel dan juga Hamas masih lagi berlaku dan sebagainya, dan juga Laut Merah juga sedang bergolak, dan juga Yaman dan sekaligus dengan Amerika Syarikat dan juga negara-negara sekutunya telah menyebabkan permintaan di dalam pasaran komoditi emas melonjak. So ada banyak faktor yang menyebabkan kenaikan semula di dalam paras harga komoditi emas, tetapi kalau kita lihat dekat sini semalam, kalau kita lihat dekat sini on the daily time frame punya chart, nampak tak gold dia buat bentuk apa? Seakan-akan macam doji kat sini kan. So it is in the indecision.
is still waiting for a catalyst. Okay, masih lagi menunggu catalyst. Catalyst ni apa? Daripada sudut fundamental, okay, berita-berita sebagai contohnya daripada geopolitical dan juga interest rate punya decision. So we should expect that the price call will traded muted until decision keluar. Okay, so apakah itu muted? Maksud dia bergerak dalam keadaan tidak volatile, okay, dalam keadaan yang muted. Okay, right. So ada apa-apa soalan sebelum kita mengakhiri sesi kita? Dan jangan lupa kita ada seminar pada 4 hari bulan Februari 2024 jam 9 pagi sehingga 5 petang bertempat di Concord, Kuala Lumpur. Anda semua dijemput hadir. Okay, kita ada sesi pembelajaran daripada pagi sehingga petang dan juga kita ada coffee break dan juga lunch. Anda boleh lunch lah. Banyak mana anda nak makan sekalipun. Free of charge. Datang bawa diri saja dan juga belajar. Okay, seminar ni ada lagi tak in the future? Ada, tapi saya cadangkan datanglah pada 4 hari bulan ni. Okay, ada apa-apa lagi soalan guys? Ada soalan? Ya. Okay. Alright, so sekiranya tiada, sampai di situ saja sesi kita pada pagi ini. Dan semoga kita jumpa lagi pada esok hari dan juga di masa yang akan datang. Assalamualaikum, sekian terima kasih dan jangan lupa hadir ke kita punya seminar nanti. Jumpa anda di sana. Bye-bye.